Bismillahirrahmanirrahim. Akidah mengawal pemerintah. Apabila khilafah, yakni siasah ataupun politik itu termasuk dalam dinil Islam, maka akidah yang bersebati di dalam jiwanya akan memerintah diri dengan perintah Allah. Tiadalah orang yang boleh meletakkan dirinya mengatasi undang-undang negara atau merasakan bahawa tiada orang yang berani mengawasi atau bertindak ke atasnya. Kerana setiap gerak-gerinya termasuklah dalam urusan siasat akan bertanggungjawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Sebagaimana ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Muttafaqun alaih. Artinya, ketua negara adalah pemimpin. Dia ditanya tentang rakyatnya. Perkara ini kita sebut di dalam semayang yang tak tersedari oleh kebanyakan orang Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki seluruh alam. Alam itu ialah semua makhluk, termasuk makhluk manusia. Di dalamnya ada dua bahagian tauhid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sini tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin, yang memerintah mentadbir, bukan saja menjadikan alam. Di sini tauhid rububiyah. Uluhiyah dengan maksud tidak ada Tuhan yang layak diabdikan diri kepadanya, diperhambakan diri kepadanya dalam semua perkara, melainkan Allah. Perkataan Allah, lafzul jalalah, perkataan yang sangat hebat, yang tak boleh diterjemahkan dengan segala bahasa dalam dunia. Walaupun dia terjemah dengan Tuhan, Dewata Mulia Raya, God, macam-macam bahasa, tidak mencapai maksud perkataan Allah. Bahkan dalam ucapan kita, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dalam perkataan Allah itu ada 3 huruf. Huruf alif, huruf lam, huruf ha. La ilaha illallah, 3 huruf saja dalam ucapan ini. La ilaha illallah, alif, lam, ha saja. Perkataan Allah dan la ilaha illallah, tak ada huruf yang lain. Saya tulis, tengok. Ini hebatnya perkataan Allah. Perkara yang di luar akal kita boleh memikirkannya. Dia saja Tuhan yang layak diabdi, diperhambakan diri kepadanya. Tauhid uluhiyah.
segala nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala terkandung dalam perkataan Allah itu. Dia sahaja yang layak bernama dengan nama itu. Semua nama-nama Al-Asma'ul Husna, dia sahaja yang layak dengan sifat-sifat yang maha suci bersegala kekurangan, tak sama dengan makhluk. Ini perkataan Allah. Tauhid uluhiyah. Bila seorang nak masuk Islam, dia suruh mengucap la ilaha illallah. Bila orang nak mati, dia ajar la ilaha illallah. Rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Rabb dengan makna yang memiliki seluruh alam ini. Dia yang menjadikan alam dan mentadbir alam dengan peraturan-peraturannya. Sama dengan alam nyata, alam gaib, alam langit, alam bumi, semuanya dijadikan oleh Allah dan mengikut peraturan-peraturan Allah. Malaikat ada peraturan dia, jin ada peraturan dia, manusia ada peraturan dia, binatang ada peraturan dia, pohon kayu ada peraturan dia, dan berada di kawasan masing-masing, termasuk bumi, bintang cakrawala, bulan, matahari, bergerak di kawasan masing-masing. Fi falakin yasbahun, di mana bintang-bintang terapung dalam kawasan dia. Fi falakin yasbahun, tak keluar dari kawasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini adalah habuk yang terlalu kecil daripada makhluk Allah Ta'ala, di bawah kerajaan Allah, perintah Allah. Tidak boleh membuat peraturan sendiri melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia raja, presiden, perdana menteri, wakil rakyat, termasuklah ulama-ulama, ahli-ahli agama, tidak boleh membuat peraturan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang dahulu daripadamu diwahyukan kepada semua. Sekiranya engkau sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, melantik yang lain pada Allah Ta'ala yang berkuasa di atas kamu, sama ada dalam perkara ibadat, hukum, hakam dan lain-lain, terhapuslah amalan kamu. Termasuklah amalan Nabi Muhammad SAW dihapuskan oleh Allah. Sekiranya Muhammad sendiri yang melantik lain pada Allah Ta'ala. Nabi-Nabi yang alaihimussalatu wassalam tidak boleh pandai-pandai sendiri, melainkan mengikut izin Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia Muhammad itu tidak bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ada perkara yang dia wahyukan, yang didiamkan, tak diwahyukan. Maka Nabi boleh bercakap, boleh buat keputusan. Kadang-kadang bila Nabi buat keputusan, turun wahyu membetulkannya dengan cara itu. Kadang-kadang wahyu turun, kadang-kadang Allah Ta'ala biarkan dan dia betulkan dengan wahyu itu, supaya manusia sedar dia ada kelemahan. Lepas semayang kita suruh berwirid, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha
wa ta'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Wirid lepas sembahyang, katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah yang memiliki kerajaan. Kerajaan dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dia beri pada siapa yang dikehendaki, dicabut siapa yang dikehendaki. Dia muliakan siapa yang dikehendaki, dihinakan siapa yang dikehendaki. Biadikal khair, di dalam kuasa genggaman dia saja kebaikan. Allah Ta'ala jadikan kerajaan pada mereka yang adil, mereka yang zalim, mereka yang baik, mereka yang jahat. Allah Ta'ala beri berlaku pasang surut dalam kejadian alam. Bukan sahaja laut, sungai, bukan sahaja dunia ada musim, sejuk, panas, hujan, kemarau. Manusia juga dijadikan begitu. Kadang-kadang berlaku adil, berlaku zalim. Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Nak uji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang paling baik amal kalangan kamu. Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala nak coba. Maka seorang pemimpin yang memerintah dengan Islam akan merasakan bahawa dia berada di bawah perintah Allah Ta'ala. Ini dia ajaran Islam. Berbeza dengan ajaran agama lain yang merasakan bahawa orang yang berkuasa macam Tuhan juga, boleh buat ikut suka dia. Macam Fir'aun, macam Namrud. Sekiranya mereka yang berkuasa menganggap mereka boleh buat macam Tuhan, langgar hukum Tuhan, boleh buat perkara yang tak diizinkan oleh Allah Ta'ala, itu salah, melampaui batas. Dengan sebab itulah bila Nabi memeteraikan perjanjian Madinah, Sahifah Madinah, piagam Madinah, di antara Nabi, sahabat-sahabatnya dan penduduk Madinah, wa ma kana min ahli hadhihi as-sahifati min hadathin aw istijarin yukhafu fasaduhu famarduhu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini, perjanjian Sahifah Madinah, berlaku pertelengkahan, maka hendaklah dibimbingi. Berlaku pertelengkahan dan keburukan, hendaklah dikembalikan kepada Allah, yang kepada Allah Ta'ala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Quran hadis hukum yang tertinggi. Dalam Itqal Muluk, perlembagaan Terengganu yang dimeteraikan 100 tahun dulu, ada menyebut mana-mana yang memerintah Terengganu ini yang melanggar perjanjian, yang berkira dengan kufur, maka jatuh dia punya kedudukan dia sebagai orang yang memerintah negeri. Ini dalam Itqan dan Muluk. Begitu juga perlembagaan khalifah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik jadi khalifah. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah, fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Taat pada aku selagi aku taat pada Allah dan Rasul. Sekiranya aku tidak taat pada Allah dan Rasul, jangan taat pada aku. Termasuklah agama lain menjadikan padri-padri dan sami-sami dia macam Tuhan, boleh ubah hukum Tuhan. Padri-padri arak diharamkan, ditukar jadi halal kerana orang ramai suka. Dipindah hukum Allah Ta'ala. Disindah apabila Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang datang bertemu Nabi belum masuk Islam, memakai salib,
Di dalam menghadap Nabi, Nabi tengok salib yang tergantung di leher dia. Nabi menyebut firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Lalu Adi berkata, wahai Muhammad, kami orang-orang Kristian tidaklah menyembah padri-padri dan pendeta-pendeta. Kami juga menyembah Allah. Lalu Nabi kata, wahai Adi, tidakkah mengambil harta rampasan, harta imbuhan daripada orang ramai diharamkan dalam agama kamu? Ya, tapi padri-padri kamu menghalalkannya. Dengan makna mahu kamu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Padri-padri boleh mengampunkan dosa. Kalau orang berdosa berjumpa dengan padri, bagi pitih padri. Padri boleh mengampunkan dosa orang. Sami-sami agama lain menganggap suci macam Tuhan. Padri tak boleh kahwin, tiba-tiba berzina, berliwat, macam-macam. Ini penyelewengan dalam agama Allah. Adapun Islam, ulama-ulama masih patuh pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama boleh berijtihad memberi hukum dalam perkara yang tak ada nas dengan kaedah-kaedah dan adat-adat yang disebut dalam Quran dan hadis. Perkara yang sudah ada dalam Quran dan hadis tak boleh dibuat satu hukum yang baru. Ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya kita semua tahu sembahyang 5 waktu, boleh jamak masa musafir. Tidak ada ulama yang boleh rongkai fatwa ini. Khilaf jamak masa uzur dalam keadaan masyaqqah, ini ada Nabi buat. Ulama boleh khilaf dalam masalah ini. Tapi nak mengatakan sembahyang yang wajib tak ada, tidak boleh. Kalau ada orang mengajar boleh sembahyang batin, tak payah sembahyang, tak payah apa, ini karut sudah menyeleweng daripada Islam. Semua ada dalam Al-Quran. Kena faham. Ulama-ulama tidak boleh pandai-pandai buat-buat. Dan ulama memelihara ilmu secara asanid, bukan saja ijazah yang ditulis, ijazah secara riwayat daripada gurunya, sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab tafsir dan lain-lain diriwayatkan secara asanid, secara sanad turun temurun, satu demi satu. Yang sahihnya, yang dhaifnya, ini berlalunya dalam Islam kita. Apabila tidak ada siapa yang boleh mengatasi Allah Ta'ala dan percaya pada hari akhirat, kalau lawan Allah Ta'ala kena hukum hari akhirat, akan disoal pada hari kiamat, menyebabkan Islam memerintah dengan adil. Inilah rahsia mengapa Islam boleh memerintah dunia dalam masa 1000 tahun lebih. Negara yang luas, Asia, Afrika sebahagiannya, dan selatan Eropah diperintah oleh Islam. Dan dalam wilayah yang sangat luas, zaman tidak ada alat. Kenapa? Kerana akidah, iman yang ada dalam diri pemerintah itu. Percaya pada Allah dan percaya pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu, para as-salafus salih radhiyallahu anhum tidak membiarkan dengan mudah dalam perkara khilafah. Mereka tidak meminta jauh sekali dari berebut jawatannya. Dan apabila diberi amanah, mereka bergantung teguh dengan perintah Allah.
dengan tidak mengira siapa, walaupun terhadap diri mereka sendiri. As-salafus salih ialah generasi awal umat Islam. Iaitulah yang disebut oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik abadku, kemudian yang berikutnya, kemudian berikutnya. Abad yang pertama 1 hingga 100 hijrah, 200 hijrah sehingga 300 hijrah. Itu ialah zaman salaf. Yang paling hebat ialah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang hidup secara langsung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya 10 orang sahabat yang dianggap sahabat yang paling besar, al-mubasysyiruna bil jannah, yang dijanji syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Ini 10 orang sahabat dianggap sebagai majlis syura, ahli mesyuarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh as-sabiqun al-awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam, khususnya ahli Badar dan mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Ini generasi awal orang Islam yang dididik dan dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Nabi terus lantik menjadi pemimpin, menggantinya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain daripada 10 orang ini, dan lain-lain lagi. Ada yang minta jabatan. Nabi berkata, ya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bila Nabi melantik orang-orang lain, dia menawarkan dirinya untuk dilantik dan bertanya, mengapa tak lantik saya? Nabi kata, ya Abu Dzar, innaha la amanah wa innaha yawmal qiyamati la nadamah. Wahai Abu Dzar, ini adalah amanah, dan hari kiamat membawa penyesalan. Kalau kamu ambil, musnah hari kiamat. Kata Nabi kepada Abu Dzar, Abdurrahman bin Samrah, nama dia Abdurrahman, la tatlubul imarah, fa in talabtaha وكلت عليك وإن عنت بدون طلب وإنت عليها. Wahai Abdurrahman bin Samrah, jangan meminta jawatan. Sekiranya kamu meminta, Tuhan bebankan pada kamu, Tuhan biarkan kamu punah dengan itu. Kalau kamu tidak meminta, diperintah, kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
kecuali dalam keadaan yang tertentu, suasana darurat, suasana yang membahayakan umat. Di masa itu, mereka yang ada kemampuan wajib menempilkan dirinya untuk menyelamatkan umat dia. Ini dalam keadaan yang tidak ada orang lain. Begitulah sifat para sahabat radhiyallahu anhum yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meminta dan mereka tidak berebut. Disebut contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila dilantik dan dibai'ahkan menjadi khalifah, terus memberi ucapan. Antara lain beliau menegaskan, ayuhan nas, inni wallitu alaikum wa lastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni, as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah, al-qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu wad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhudha al-haqqa lahu. Ma taraka qaumun al-jihad illa 'ammahumullahu bidh-dhulli wal-fasad. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu, fa idza 'asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Ini ucapan pertama Abu Bakar setelah dilantik menjadi khalifah. Pelantikan itu berlaku dengan syura, dengan mesyuarat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah, kaum Ansar, Aus dan Khazraj, penduduk asal Madinah, mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan mereka bersimpati dengannya. Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, Az-Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum mencalonkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali tak minta jawatan, orang calonkan dia. Mereka berhimpun, berhujah. Kalangan Quraisy yang berada di Saqifah Bani Sa'idah mencalonkan Abu Bakar. Pada awalnya mereka berbalah. Mereka berbalah untuk menentukan siapa jadi khalifah. Sehingga Abu Bakar menenangkan keadaan, menyampaikan ucapan, memuji mereka semua. Kalangan Quraisy Muhajirin, mereka yang awal-awal masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi hampir dengan Nabi. Orang Madinah adalah Ansar yang menolong agama Allah Taala. Mereka semua ada kebaikan, tetapi sepatutnya dipilih daripada Quraisy. Mereka adalah diutamakan daripada orang lain kerana kedudukan mereka yang lebih besar. Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kata Abu Bakar, aku mencalonkan dua orang ini, Umar dan Abu Ubaidah. Tiba-tiba Umar bin Abu Ubaidah bangun mencalonkan Abu Bakar. Dan orang lain ramai-ramai bangun menerima Abu Bakar menjadi khalifah. Bukan dia minta, dia tidak minta. Setelah mereka bersetuju Abu Bakar menjadi khalifah, maka dilakukan bai'ah.
Bai'ah ialah berhimpun di masjid. Rakyat berkumpul beramai-ramai, tidak sah lagi menjadi khalifah. Sehingga orang ramai membai'ahkannya. Bukan pakai begitu-begitunya. Ini melibatkan rakyat yang berhimpun di masjid. Membai'ah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar dah bai'ah dan orang ramai bersetuju dia menjadi khalifah, barulah dia menerima jawatan itu dan menyampaikan ucapan yang dia sebut tadi. Maknanya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih menjadi ketua kamu, padahal aku bukan orang yang paling baik di kalangan kamu. Dia tidak puji diri dia. Tawadhu. Aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, bukanlah aku orang yang paling baik di kalangan kamu. Tidak, dia tidak kata dia kalangan yang baik. Ini adab yang diajar oleh Islam. Termasuk Nabi-Nabi dia ajar oleh Allah Ta'ala begitu. Nabi Musa AS, bila ditanya oleh Bani Israel, siapa orang yang paling tahu dalam dunia sekarang? Nabi Musa kata, akulah. Memang betul Nabi Musa Rasul yang besar, disebut nama paling banyak dalam Quran. Memang Nabi Musa yang paling besar, hebat di zaman itu. Tapi Allah Ta'ala ajar Nabi Musa jangan cakap begitu. Wahai Musa, mau pergi belajar dengan seorang hamba-Ku. Abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma, disebut dalam surah Al-Kahfi. Mencari orang ni yang kami beri kepadanya ilmu dari sisi kami. Iaitu Khadir alaihi salam. Khadir alaihi salam ni bukan rasul. Jangan pula kata Khadir lebih daripada Nabi Musa, ini salah. Kuat tak sauh sangat, Khadir lebih daripada Nabi Musa sebab ada ilmu laduni. Salah ni, salah. Berlawan dengan Quran. Tetap Nabi Musa lebih. Jangan kena faham Quran. Jangan tak faham Quran, pakai hakikat sangat. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Khadir khusus tentang hakikat yang Nabi Musa tak tahu. Tapi Nabi Musa lebih daripada Nabi Khadir. Nabi Musa adalah Rasul ulul azmi minar rusul, disebut dalam Quran. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini 5 Rasul ulul azmi. Tak boleh banding orang lain. Nabi Musa salah seorang Rasul ulul azmi. Tuhan hajar Nabi Musa mau kena belajar dengan seorang daripada hamba-Ku. Hamba ni walaupun lemah, bukan Rasul macam Nabi Musa, tapi Allah Ta'ala nak ajar Nabi Musa. Bukan mu tahu belaka, ada benda yang mu tak tahu. Mu pergi Majma'al Bahrain, tempat perhimpunan dua laut yang sebetul di Kahfi. Membawa ikan masin, ikan yang mati yang diletakkan garam, untuk bekalan makan tengah jalan. Ikan masin yang dimasak jadi bekalan tengah jalan. Bila ikan tu hidup, dia ada situ orang tu. Maka Nabi Musa mengajak Yusha' bin Nun, iaitulah Fata, pemuda yang mengiring Nabi Musa AS. Yusha' bin Nun AS yang jadi Nabi selepas Nabi Musa AS, Nabi Harun wafat. Dia ajak Yusha' berjalan. Musa kata, aku tidak akan berhenti walaupun berapa tahun selagi tak temu dengan orang yang perintah Allah Ta'ala. Kesungguhan untuk menuntut ilmu walaupun berjalan jauh. Lalu siapa akhirnya berjalan jauh sampai di Majma' Al-Bahrain, tak berjumpa lagi. Nabi Musa makan letih, tidur di atas batu yang besar. Kemudian Yusha' berjaga, tiba-tiba ikan yang separuh lagi, makan dah separuh, tinggal separuh lagi, bergelepar.
melompat masuk dalam air. Musa pun lepas Musa bangun tu hajab jalan balik, lapar balik. Bila lapar jauh perjalanannya, bukan dekat, jauh. Lapar ni buka balik bekal. Yusha kata, tak ingat setan melupakan saya. Tadi ikan yang bawa tadi melompat jatuh air, saya pun heran. Macam mana begitu? Musa kata, itulah tempat yang aku cari. Aku nak cari tempat itulah. Lalu tengok bekas tapak kaki. Turut jalan tak pasir kat mana tadi. Bila sahabat tu, Khadir melentang menutupkan pakaian muka dia. Tidur atas batu. Nabi Musa bagi salam. Salam dalam bahasa Ibrani. Khadir kata, lasta bi ardi salam. Kata Khadir, lasta bi ardi salam. Di sini bukan tempat orang beri salam. Tak ada orang beri salam di sini. Situ orang kafir semua. Tak ada orang beri salam. Lalu tahu, ana Musa bin Imran. Aku Musa bin Imran. Aku nak belajar denganmu. Lalu Khadir kata, mu tak boleh ikut ilmu aku ni, ilmu yang Tuhan beri pada aku, tidak pada orang lain. Mu tak sabar. Tak sabar dengan aku. Kerana mu tak tahu, aku tahu, orang lain tak tahu, mu tak sabar. Innaka lan tastati'a ma'a sabra. Engkau tidak boleh bersabar bersama dengan aku. Nabi Musa kata, insya-Allah. Insya-Allah aku akan sabar. Insya-Allah ni ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang kafir tanya Nabi soalan, beberapa soalan, Nabi nak jawab esok. Nabi tak kata insya-Allah. Nabi tak kata insya-Allah. Aku nak jawab esok. Lalu Allah Ta'ala tegur Nabi bila-bila kalau orang tanya, kata insya-Allah. Jangan pakai jawab-jawab begitu. Insya-Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Kena ada insya-Allah. Dalam kisah ini disebut, Nabi Musa kata insya-Allah. Ini diajar, mengajar Nabi SAW. Nabi diajar juga oleh Allah Ta'ala. Jangan tahu belaka. Tetap di sana perkara yang Allah Ta'ala tahu. Berlakulah kisah yang terkenal dalam Quran. Khadir buat benda yang Nabi Musa tak faham. Naik kapal orang sampai tengah laut, tebuk kapal. Dalam keadaan yang bahaya, ambil kapal, tebuk kapal. Tebuk pula dekat dengan air pula tu. Dekat dengan air, tenggelam, mati. Musa melihat mungkar mesti tegur. Ini seorang rasul melihat perkara mungkar, dia kena tegur, tak boleh diam. Dibuat perkara mungkar, ini wajib yang Musa kena tegur. Pasal apa membuat nak suruh mati orang? Tadi janji tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Nabi Musa kata maaf, minta maaf, dah ingat, minta maaf. Lepas tu naik darat, bunuh pula orang. Tengok budak-budak pegang api tekak bunuh. Ini semua kerja bukan seberangan. Kupih bunuh. Membunuh budak yang tak bersalah. Tadi janji dah, tak boleh kata apa. Aku buat apa. Musa kata, sekali lagi kalau aku tegur, mu tak boleh ikut aku dah. Mu tak boleh ikut aku dah, tak boleh sama dengan aku. Siapa di satu kampung, satu negeri yang penduduknya sangat bakhil, sangat kedekut, tak ada orang lah pelawa makan, pelawa apa, lapar perut. Tengok rumah nak utuh, Khadir pun ajak baiki rumah. Upah tak ada pula baiki saja. Dah lah kelorek, lapar perut pula. Nabi Musa datang lapar. Pasal apa tak minta upah? Ini hadza furuqu baini wa bainik. Perpisahan antara aku denganmu. Lalu dia teranglah satu-satu dan Suratul Kahfi yang kita baca. Khadir buat dengan ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala padanya. Sebab dia tebuk kapal ni akan lalu negeri yang rajinnya zalim, akan merampas kapal yang elok. Maka dia rosokkan kapal tu, tak dirampas. Tuan punya kapal ni orang miskin belaka. Orang miskin. Kalau ambil kapal ni habis dia. Aku rosokkan, kapal tak dirampas. Selamat.
Budak tadi kalau dia besar lawang ayah dia jadi kufur. Pada dia mati, dia besar jadi kufur, bunuh ayah bunuh dia, bunuh biar dia mati. Boleh anak lain pula. Kemudian hak baki rumah tadi, kepunyaan 2 anak yatim, ayah dia soleh. Di bawah tu ada harta, nak jaga harta tu. Harta tu setengah ulama kata kitab ilmu, ada ulama kata harta, ulama kata pesaka ilmu ada dalam peti di bawah dinding itu. Ini semua ilmu yang Allah Ta'ala beri. Jadi Nabi-Nabi itu hang aja. Jangan kata dia ni berasa lebih. Di sini Al-Baqarah kata, walastu bi khairikum. Aku bukan yang paling baik kalangan kamu. Ada lagi baik pada aku. Jika aku berlaku baik, berilah pertolongan kepadaku. Kalau aku baik, betul tolong aku. Jika aku berlaku tidak baik, maka perbetulkan aku. Kalau aku menyeleweng, perbetulkan aku. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Jangan bila aku jadi pemimpin, mengaku, berjumpa dengan aku betul belaka tak ada hak salah. Bila aku buat salah, senyap. Bila aku buat salah, puji juga. Merosakkan aku, jangan. Ini khianat. Kalau aku buat salah, kata ini salah. Kalau betul, tolong. Disebut dalam hadis, bila Allah Ta'ala menghendaki seseorang pemimpin itu baik, Allah Ta'ala idza radi amirin khairan ja'alahu wazira sidqin in sadaqa anahu wa in akhta'a nasahahu. Kalau Allah Ta'ala menghendaki seorang pemimpin itu baik, Allah Ta'ala jadikan penolong dia, penolong yang baik. Kalau dia lupa diperingatkan, dia betul ditolong. Kalau Allah nak jadikan pemimpin tu buruk, Allah Ta'ala jadikan di sisi dia orang-orang yang jahat. Kalau dia betul, tak ditolongnya. Kalau dia salah, tak diperbetulkannya. Ini Nabi sebut begitu. Sekiranya aku betul, tolong. Kalau aku salah, maka berbetulkan aku. Orang yang kuat kalangan kamu adalah lemah di sisiku, sehingga aku mengambil daripada hak orang yang lemah. Orang yang kuat kalangan kamu lemah sisi aku. Aku akan hukum dia kalau dia buat zalim pada orang yang lemah. Dan orang yang lemah di sisiku adalah kuat di sisiku. Aku mengambil hak untuknya. Orang yang lemah kuat pada aku, aku akan beri hak pada dia. Tiadalah sesuatu kaum itu meninggalkan jihad, malaikat Allah menurunkan bencana kehinaan dan keburukan kepada mereka secara menyeluruh. Mana-mana kaum yang meninggalkan perjuangan, Allah Ta'ala hinakan kaum itu. Kita rasa Arab hari ini jadi hina. Arab jadi hina. Orang Yahudi dalam 230 juta, orang Arab 100 juta. Hina. Pasal apa? Tidak berjuang. Kita Melayu pun sama. Kita ramai pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam sikit je. Kita hina. Pasal apa? Kita tak berjihad menegakkan agama Allah. Maknanya kena ingat. Kita tidak menegakkan agama Allah, jadi hina. Bencana umum, taatlah kepada aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Jika sekiranya aku tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka janganlah kamu taat kepadaku. Kalau aku betul taat pada Allah dan Rasul, taat pada aku. Kalau aku tak taat pada Allah dan Rasul, jangan taat. Kalau aku suruh benda yang maksiat, jangan taat. Ni dok benda yang maksiat ikut juga. Pasal apa? Kalau tak ikut dah naik pakak. Dah naik pakak. Kerana nak naik pakak, ketua suruh hak salah pun buat juga. Pasal apa? Nak naik pakak. Ini salah. Kalau ikut, masuk neraka dengan ketua yang salah itu. Dengan sebab itu kena betul. Ini adab yang diajar oleh Sayyidina Abu Bakar dalam memimpin negara, memimpin umat. Amir Umar bin Khattab, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah membeli seekor kuda dari seorang badui, yang orang darat, dan membayar harganya
Kemudian dia menunggang kuda itu. Setelah beberapa lama berjalan, tiba-tiba kuda itu menjadi cacat. Lalu dia berpatah balik untuk menemui tuan punya kuda itu. Setelah berjumpa, terus kuda itu mahu dipulangkan semula kepadanya. Dan Amir Mukminin meminta supaya dipulangkan semula harganya. Satu kisah berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dia beli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Setelah dipakai kuda itu, tiba-tiba dia dapati berjalan tak betul. Kemudian Sayyidina Umar cari si Badawi itu, nak pulang balik kuda dan ambil harga dia balik, nak batalkan jualan. Badawi itu berkata, saya tidak mahu mengambilnya wahai Amirul Mukminin, kerana saya menjualnya kepada Amirul Mukminin dalam keadaan baik, tiada cacat. Badawi itu kata, saya jual kuda molek, saya tak mahu pulak balik, harga dah ambil dah. Sayyidina Umar menjawab, carilah hakim. Bukan hakim, hakim. Ha alif ka pa, tu salah je tu. Kalau hakim makna lain. Hakim orang yang bijaksana, hakim orang yang mengendalikan hukuman, jadi tu hakim. Untuk menyelesaikan perkara ini di antara kita berdua, saya hakim. Badawi itu pula berkata, saya mahu supaya Syurih bin Al-Haris Al-Kandi yang menjadi hakim. Saya nak hakim yang saya setuju ialah Syurih bin Al-Haris Al-Kandi. Syurih ini ialah seorang yang masuk Islam zaman Nabi, tapi tak sempat berjumpa dengan Nabi. Dia asal dari negeri Yaman. Asal negeri Yaman. Bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ajak dia masuk Islam. Dan dia seorang yang bijak dalam usia yang muda. Dia tanya apa dia? Sayyidina Ali, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dan dibaca ayat firman Allah Ta'ala, Allah menyuruh berlaku adil dan buat baik pada manusia dan melakukan kebajikan kepada keluarga. Allah melarang zalim dan melampau. Itulah perintah Allah supaya kamu menerima peringatan. Ini ajaran yang baik, kata surah. Apa lagi? Dan dia kata, firman Allah Ta'ala, wajamanakum sya'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan dengan sebab kamu bermusuh dengan suatu kaum lalu kamu tidak adil. Adil itu lebih baik, lebih hampir pada takwa. Islam menyuruh kita adil walaupun tak ada musuh. Firman Allah Ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menunaikan dengan menyerahkan amanah, segala perkara amanah pada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu
menghukum kalangan manusia adalah adil. Sesungguhnya Allah menyuruh dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu Syuraih masuk Islam dengan Sayyidina Ali. Tetapi tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Nabi wafat dulu. Dan sebab itu ada orang mengatakan dibilangkan daripada tabi'in. Ada orang bilang bersahabat. Kerana sahabat ini mereka yang Islam masuk Nabi hidup. Ada setengah ulama mensyaratkan berjumpa dengan Nabi. Dia tak berjumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Khulafa' Rasyidin. Tapi masuk Islam, masa Nabi masih hidup lagi. Macam Abu Muslim Al-Khawlani. Sayyidina Umar kata, saya bersetuju. Sayyidina Umar, saya bersetuju. Dan redha dengan cadangan itu. Lalu mereka berdua hadir di hadapan Syuraih. Setelah Syuraih mendengar penjelasan berdua itu, ia berpaling kepada Sayyidina Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, adakah Nabi mengambil kuda ini dalam keadaan sehat, tiada cacat? Syuraih tanya. Tadi masa ambil kuda ni, molek cacat, tak cacat? Umar menjawab, ya. Syuraih, ya, betul. Aku ambil dalam keadaan tidak cacat, kata Sayyidina Umar. Syuraih pun membuat keputusan yang menegaskan. Kata Syuraih, ambillah kepadamu wahai Amirul Mukminin apa yang kamu beli, atau serahkan kuda itu pada tuannya dalam keadaan sihat seperti dulu. Syuraih kata, boleh serah tuan dia, sihat macam dulu juga. Umar tercengang memerhatikan Syuraih. Lalu berkata, begitukah keputusannya? Itu keputusannya. Syuraih kata, ya. Ya, mengikut satu riwayat yang lain. Umar tanya, mau ambil mana hukum ini? Kena Umar bacakan kan? Syuraih kata, daripada Quran. Daripada Quran, kata Syuraih. Allah Ta'ala mengesahkan Nabi Daud AS sedang beribadat di mihrab. Mari dua orang balah depan Nabi Daud. Yang sangat itu kata, wahai Rasulullah, kata Nabi Daud, saya ada seekor kambing, dia ada 99. Nyuk apa kambing saya, cukup 100. Kambing saya seekor, dia ada 99 ekor. Lepas tu apa kambing saya ambil ke dia? Mengaku hak dia. Ada kisah dalam Quran. Kata Syuraih. Lalu kisah yang terkenal dalam Quran. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau begitu pergilah ke Kufah. Aku lantik kamu menjadi hakim di sana. Izhab ilal Kufah. Menjadi hakim di Kufah. Tu latih editor hakim. Patutnya dia kena hukum. Marahlah, dok. Dia tengok ni, pemuda ni seorang yang bijak. Seorang yang berani, tak kata siapa dia. Walaupun Sayyidina Umar, dia hukum begitu kerana lepas dari khiyar majlis. Lepas dari majlis, setelah dipakai apa lama, pakai dah, barulah nak suruh balik. Kalau batal jualan dalam majlis, disebut khiyar majlis, ataupun masa yang dekat sangat, tak apalah. Ni cacat di tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tubuh dia besar. Boleh jadi kuda naik tu tak padang saya dia. Mau pergi, aku lantik menjadi hakim di Kufah. Kata Sayyidina Umar. Begitu senang dia. Kerana melihat Syuraih seorang yang pintar, seorang yang bijak. Mengikut satu riwayat yang lain lagi, dia duduk dalam masjid dengan Sayyidina Umar. Dia mengaji lah dengan sahabat-sahabat Nabi. Mari seorang perempuan mengadu Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, suami saya sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, suami saya. Sayyidina Umar kata, baguslah suami macam tu.
Bagus suami betul. Mayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Perempuan tak berundur, sipu-sipu. Kata Syurah ni, dia mengadu ni. Dia mengadu ni perempuan ni. Sayyidina Umar tak faham. Dia mengadu. Mengadu apa? Mengadu suami dia tak balik. Panggil. Selesai. Kata Sayyidina Umar, selesai. Panggil suami dia. Lalu Syurah kata, ada masa tidur, ada masa jaga, ada masa buat ibadat, ada masa puasa, ada masa tak puasa. Ada masa gitu, jangan tak tunai tanggungjawab dengan duduk sekali dengan isteri. Mengikut riwayat ni saya kata idhab anta qadin fil Kufah. Pergi aku lantik menjadi hakim di Kufah. Terus latih jadi hakim. Syurah ni umur dia 108 tahun. Umur dia panjang. Jadi hakim zaman Sayyidina Umar, jadi hakim zaman Sayyidina Uthman, jadi hakim zaman Sayyidina Ali, dan jadi hakim zaman kerajaan Umayyah. Syurah terkenal dengan seorang yang bijak. Asy-Sya'bi menceritakan satu kisah yang lain, bahawa Sayyidina Ali telah kehilangan perisai kepunyaannya. Satu kisah lain, tiba-tiba ia melihat seorang kafir ahli kitab membawa perisai itu. Dia tengok seorang bukan Islam, ahli kitab. Satu riwayat kata Yahudi bawa perisai dia. Ada riwayat kata Kristian, bukan orang Islam, bawa perisai dia. Lalu dia membawanya untuk dibicarakan Hakim Syurah. Hakim Syurah juga. Sebenarnya dia kata, ni perisai aku ni. Kata, tak, hak saya. Kata Yahudi ni, hak saya. Senang kata, hak aku, nama hak aku. Kita cara. Lalu bawa depan Syurah. Syurah jadi hakim. Depan Syurah. Syurah bertanya, orang yang dituduh itu, apa pandangan kamu berhubung dengan tuduhan Amirul Mukminin? Bagaimana tuduhanmu? Tuduhan Amirul Mukminin kata mu curi perisai dia. Lalu dia menjawab, perisai ini kepunyaan saya. Kata Yahudi, perisai ini kepunyaan saya. Perisai ialah penyangga digunakan untuk perang. Ini kepunyaan saya. Amirul Mukminin bohong dalam tuduhannya terhadap saya. Dia bohong terhadap saya. Saya tak curi, ini hak saya betul-betul. Berpaling, Syurah berpaling Sayyidina Ali dan tu salah saja, dan berkata, wahai mukminin, adakah kamu mempunyai saksi? Mukminin tuduh dia ni curi perisai, ada saksi tau. Ada saksi. Sayyidina Ali tersenyum lalu berkata, memang benar pendapatmu itu, aku tidak mempunyai saksi. Syurah membuat keputusan. Mengikut riwayatnya yang lain, saya kata ada saksi. Siapa dia? Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan anak dia. Anak maksudnya ayah lah jadi saksi. Kata Syurah tak boleh anak jadi saksi. Tidakkah Nabi kata anak aku dia masuk syurga? Sayyidina Ali kata, Nabi sebut Sayyidina Hasan ni ahli syurga. Macam mana boleh dia saksi? Syurah kata itu mahkamah akhirat, ni mahkamah dunia. Mahkamah akhirat lain, mahkamah dunia lain, kata Syurah. Memang dia bijak, pintar. Hadi mahkamatul dunia, hunaka mahkamatul akhirah. Itu mahkamah akhirat tangan cakap, kulit cakap. Ini mahkamah dunia, kena ada saksi. Sayyidina Ali tersenyum lalu berkata, memang benar pendapatmu itu. Ni, aku tidak mempunyai saksi. Saksi tak ada. Syurah membuat keputusan supaya perisai itu diberi kepada orang yang dituduh. Perisai ini serah ke Yahudi. Sayyidina Ali kalah dalam pembicaraan ini. Kerana tidak ada saksi. Setelah dia berundur beberapa langkah, tiba-tiba dia berpaling semula menemui Sayyidina Ali dan Syurah dengan menegaskan, saya mengaku bersungguhnya inilah dia hukum para anbiya. Yahudi itu kata. Yahudi itu paling mula. Paling temu Ali dengan Syurah. Ini hukum para anbiya, hukum nabi-nabi. Amirul Mukminin membawa perkara ini kepada hakimnya. Lalu hakim telah menjatuhkan hukuman yang terkena kepada Amirul Mukminin.
Saya mengaku bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasul masuk Islam. Yahudi ni. Serah. Kejut Sayyidina Ali. Perisai ini sebenarnya milik Amirul Mukminin. Terjatuh ketika bertolak ke Spain dalam perang Spain. Amirul Mukminin Ali menjawab, oleh kerana kamu telah masuk Islam, aku berikan perisai ini kepadamu, kata Sayyidina Ali. Sebab masuk Islam, aku hadiah kamu perisai ini. Sayyidina Ali kata. Ini kisah yang menarik. Semua perkara ini berlaku dalam kerajaan Islam. Orang yang berkuasa tak ambil kesempatan dengan kuasa dia. Padahal ketua negara, orang yang paling kuasa dalam negara, sanggup kalah di mahkamah. Zaman lain ni tak lah, mesti menang dia juga. Ni. Mengapa begini jadinya? Kerana pemerintah berdasarkan akidah yang benar, iman yang benar. Terdapat keistimewaan di antaranya dalam dunia hari ini potong, tu tak ada tu. Salah ni. Pemerintahnya benar dan terdapat keistimewaan di antara istimewa dalam pemerintahan Islam, ada sifat-sifat dia. Ini semua ialah kerana kerajaan Islam. Kerajaan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat. Tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Undang-undang Allah mengatasi segala-galanya. Tak berani nak lawan hukum Allah Ta'ala. Dan bersifat warak. Warak dengan makna tidak mengejar dunia. Tak mengejar dunia, takut pada hari akhirat. Takut pada Allah Ta'ala. Berlaku begini bila kerajaan tu berdasarkan kepada akidah, pada iman. Apa yang berlaku pada hari ini ialah kerajaan sekular, kerajaan suku, agama suku. Kerajaan tak ada kait dengan agama ikut suku. Ini sebab berlaku kezaliman pada hari ini. Wallahu a'lam.